Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada As-Sa'id bin Yazid As-Sahabi radhiyallahu anhu, kata dia, kuntu fil masjid fahasabani rajulun fanazartu fa idza Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu faqala idhhab fa'tini bihazaini faji'tuhu bihima faqala min ayna antuma faqala min ahli at-Taif faqala law kuntuma min ahli al-balad la awja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama As-Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu. As-Sa'id bin Yazid ni dia orang yang penghabis sekali mati daripada kalangan sahabat Nabi. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang ramai ni, dia sahabat yang penghabis sekali mati. Tak ada dah. Mati dia, tak ada dah sahabat di atas dunia ni. Dia meriwayatkan hadis ini. Kata dia, kuntu fil masjid fahasabani rajul. Kata As-Sa'id, pada satu hari aku sedang duduk di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Tiba-tiba dia kata ada satu orang punggai aku dengan tepi batu. Ini cerita dia, cerita As-Sa'id ini. Satu hari dia duduk di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada satu orang sudah punggai dia dengan tepi batu. Fanazartu, dia kata aku beralih tengok siapa ni duk melawak main punggai batu dalam masjid. Faiza Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Rupa-rupanya yang punggai aku dengan ketul batu ni ialah Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, Sayyidina Umar kata ke dia. Bila Sayyidina Umar punggai dia dengan ketul batu, dia beralih cari tengok siapa, tengok Sayyidina Umar yang tuju dia dengan ketul batu. Bila dia tengok Sayyidina Umar kata dekat dia. Sayyidina Umar kata, izhab fa'tini bihazaini. Sayyidina Umar kata dekat dia, kamu pergi panggil tu dua orang tu mai dekat aku lah ni. Sayyidina Umar suruh As-Sa'id ini, suruh dia pergi panggil tu. Hampir panggil tu dua orang tu, panggil dia mai kat aku. Faji'tuhu bihima. Dia kata maka aku pun turut lagu macam yang disuruh oleh Sayyidina Umar. Aku pergi pegang budak dua orang ni, aku bawa dua-dua mai depan Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, kata Sayyidina Umar pada budak dua orang ni, min aina antuma? Sayyidina Umar kata ni, hampa dua orang ni mai dari mana? Dari mana kamu berdua ni? Faqala, jawab dua budak ni, min ahli Taif. Mereka kata kami orang Taif. Satu tempat di Saudi nama dia Taif. Tempat tanah tinggi. Dalam bumi Saudi ini Taif ini tempat paling cantik.
Dan sekarang ni sudah jadi base tentera Amerika di situ. Amerika. Dia pergi duduk di bumi Saudi, dia bukan setakat nak duduk aja, dia nak tempat paling cantik. Dan kerajaan Saudi bagi dekat Amerika ni kawasan Taif, kawasan tanah tinggi, kawasan yang tumbuh pokok anggur. Bagi Amerika duduk tempat sehat, tempat selesa, tempat elok ni. Sayyidina Umar Al-Khattab panggil budak ni, dia kata, hampa ni mai dari mana? Dua-dua orang ni jawab depa ni, min ahli Taif. Kami ni orang Taif, kami bukan orang sini, kami orang Taif. Faqala, kata Sayyidina Umar, "Lau kuntuma min ahli al-balad la auja'tukuma." Dia kata, kalau hampa dua orang ni orang Madinah, orang negeri ni, orang tempat ni, aku dah bagi hampa sakit lah, dia kata. Sayyidina Umar, tuan-tuan, Sayyidina Umar dia keras. Sayyidina Umar ni dia tegas. Sayyidina Umar ni dia bukan jenis pujuk-pujuk, dia jenis marah. Adalah benda yang dia tak berkenan dekat dua orang ni, maka dengan kerana tu dia tuju kutil batu dekat Said ni. Dia kata dekat Said, hampir panggil budak dua orang ni mai kat Kula ni juga. Bila Said pergi panggil budak ni mai dekat dia, dia tanya, hampa ni daripada mana? Hampa ni mai mana? Jawab budak dua orang ni, kami dari Taif. Dia kata, nasib baik. Nasib baik hang penduduk Taif. Kalau hang penduduk sini, kalau hang ni orang Madinah, la auja'tukuma, aku bagi sakit dah hang ni. Tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hampa tahu dah, hampa dua orang ni tadi duk sembang derah, hampa angkat suara di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa masjid ni dia ada pantang larang dia. Lebih-lebih lagi Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi perlu dipelihara kemuliaan dia. Bahkan masjid, nama kata masjid, tak kira masjid mana, perlu dipelihara kesucian dan kemuliaan masjid itu sendiri. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Wa idza ra'aitum man yanshudu dhallah faqulu la raddahallahu alaik." Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, kalau sekiranya kamu tengok ada orang duk berjual beli dalam masjid, pi kata dekat orang yang duk jual beli ni, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Tuhan tak bagi untung pada meniaga hang ni. Ini lagi satu pantang larang dalam masjid, haram urusan jual beli atas masjid. Walau jual kitab agama sekalipun, haram. Jual beli atas masjid, haram. Dan ulama bila mengupas hadis ini, ulama sepakat mengatakan mengiklankan barang yang nak dijual di luar masjid, iklan diharuskan. Kalau abang kata, tuan-tuan, siapa nak beli kitab sekali lagi boleh dapatkan di luar sana, tidak salah. Tapi kalau ni saya jual, kau ni kata saya beli di atas masjid, jual beli itu haram. Nabi SAW kata, kalau sekiranya kamu tengok ada orang yang duk buat jual beli di atas masjid, pi kata dekat depa, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Tuhan tak bagi untung kepada meniaga kamu ni. Wa idza ra'aitum man yanshudu dhallah, Nabi kata, dan apabila kamu tengok ada orang duk cari benda hilang atas masjid, pergi duk cari kopek duit dia hilang, pergi duk cari suis kereta dia hilang, pergi duk cari macam-macam benda hilang dalam masjid, duk cari tanya orang kata, ni siapa jumpa ni kopek duit aku, siapa jumpa kunci kereta aku dan sebagainya. Kalau kamu jumpa orang duk buat kalut cari benda macam ni dalam masjid, faqulu, Nabi kata dekat dia, la raddahallahu alaik, mudah-mudahan Tuhan tak bagi jumpa barang yang hilang kamu tu. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmizi.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran di sebalik hadis ni ialah Nabi SAW nak suruh kita belajar memeliharkan masjid. Nabi SAW nak suruh kita belajar melihat masjid ini sebagai satu institusi yang mulia dan tidak wajar dicemarkan dengan benda-benda yang tidak elok. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala thuban aw basala falyatazilna aw falyatazil masjidana. Wa fi riwayah li Muslim, man akala al-basal wath-thum wal-karrat fala yaqrabanna masjidana fa innal malaika tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, barang siapa makan bawang putih ataupun makan bawang merah, maka hendaklah dia pergi jauh daripada kami ataupun pergi jauh daripada masjid kami. Hadis itu muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Nabi kata ke sahabat dia, siapa di kalangan kamu yang ada makan bawang putih, yang ada makan bawang merah, tolong pergi jauh daripada masjid. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Dalam satu riwayat daripada Imam Muslim, dia kata, man akala al-basal wath-thum wal-karrat. Nabi kata, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan petai. Karrat, dia bukan kuih karat. Karrat makna dia petai. Nabi kata, barang siapa makan benda-benda hak keluar bau busuk, itu maksud dia. Barang siapa makan bawang merah, bawang putih, petai ataupun apa-apa yang membawa bau busuk, tidak selesa kepada orang yang duduk dalam masjid, Nabi kata, fala yaqrabanna masjidana. Tak usah main dekat dengan masjid kami. Fa innal malaikah, Nabi kata, maka sesungguhnya malaikat tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat dia rasa sakit dengan benda yang menyakitkan manusia. Kalau manusia pun tak suka orang bau busuk main dekat dia, malaikat 10 kali tak suka. Itu maksud dia. Kalau bau bawang merah, bawang putih, petai pun, Nabi SAW kata, falyatazil masjidana, piduk jauh pada masjid kami. Tuan-tuan boleh bayangkan semaka jauh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, faham daripada hadis ni bahawa Nabi SAW minta kepada kita ni, minta tolong jaga kemuliaan masjid. Di antara cara jaga kemuliaan masjid itu ialah jauhkan masjid daripada bau-bau yang tidak elok. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, annahu khataba yaumal jum'ah فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما falyumithuma tabakha atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata sekali itu Nabi SAW sedang bagi khutbah Jumaat di atas masjid. Nabi SAW bagi khutbah hari Jumaat, bagi khutbah dalam masjid. Di antara yang Nabi sebut di dalam khutbah dia, Nabi kata, summa innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajarataini. Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya kamu ni suka makan dua pokok. Maksud dua pokok itu ialah
bawang putih, bawang merah. Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya kamu suka makan dua benda ni. Suka makan bawang putih, suka makan bawang merah. La arahuma illa khabithataini. Nabi kata, aku tidak nampak benda ni melainkan khabith, melainkan tak elok, tak bagus benda ni. Benda tu ialah al-basal was-sum, iaitu bawang merah dan bawang putih. Nabi kata, aku tidak nampak benda ni bagus untuk kamu semua. Kemudian Nabi SAW kata Sayyidina Umar Al-Khattab, apabila dia jumpa satu orang yang mulut berbau bawang macam ni, Sayyidina Umar kata Nabi SAW kalau dia jumpa sahabat dia mulut bau bawang macam ni, amara bihi, dia perintah orang yang bau mulut busuk ni, fa ukhrija ilal baqi', dia suruh keluar daripada masjid, pi dekat satu tempat nama Baqi'. Baqi' lah ni kawasan kubur penduduk Madinah. Dia suruh mereka ni keluar, apa pi keluar daripada masjid lah ni, apa pi dekat Baqi' sana tu, apa pi sana, faman akalahuma falyumithuma tabkha. Nabi kata, siapa yang ada makan benda ni dan mulut dia bau busuk, dia pi dekat Baqi' sana, dia kumuk mulut dia sampai hilang bau busuk, baru boleh mai balik ke masjid. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan daripada 4 hadis yang kita baca ni satu aja. Pelihara kehormatan masjid. Jadi kalau mulut bau busuk kerana kita terlibat dengan makan, dengan buat benda-benda yang boleh jadi mulut busuk, jangan mendekati masjid. Kerana mulut bau busuk tu kita boleh mengganggu sahabat sebelah kita waktu semayang. Bau busuk mulut kita tu menyebabkan sahabat sebelah kita hilang khusyuk dalam semayang, bahkan dia ingat buruk dekat kita. Maka oleh itu, kalau kita nak main masjid, pastikan kita dalam keadaan yang baik-baik. Kita hormat rumah Allah Subhanahu wa taala, kerana menghormati rumah Allah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada hadis yang kita baca ni, dan mudah-mudahan masjid menjadi satu taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 180. Muka surat 180. Masalah dia kata, 7 orang yang dinaung Allah, di bawah naungannya. Malam ni kita nak tengok satu hadis. Nabi SAW nak cerita kepada kita, ada 7 golongan manusia, 7 jenis manusia yang mereka ni di hari akhirat esok, sewaktu duduk di padang mahsyar esok, sewaktu orang lain terdedah kepada panas matahari sejengkal atas kepala, sewaktu orang lain tenggelam dalam air peluh sendiri, 7 golongan manusia ni Allah Subhanahu wa taala lindung daripada panas matahari. Siapa 7 golongan yang istimewa ini? Sesungguhnya dia kata telah tersebut dalam hadis daripada Nabi SAW. Berkhabarkan 7 orang yang akan dinaung Allah di negeri akhirat. Maka hadis itu telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia 7 orang, yakni 7 macam orang yang akan dinaung mereka itu oleh Allah pada naungannya, pada hari yang tiada naungan melainkan naungannya sahaja. Itu hadisnya. Nabi kata ada 7 kelompok manusia, 7 jenis manusia yang mereka ni Allah Subhanahu wa taala akan payung daripada panas di padang mahsyar. Kata ulama, makna dinaung oleh Allah itu, yakni dimasukkan orang yang 7 macam itu di bawah rahmatnya. Ulama kata maksud yang kata naung tu ialah Allah bagi rahmat.
rahmah makna dia belas kesian. Sewaktu manusia lain Tuhan tak kesian, Tuhan biar mereka terdedah kepada panas matahari sejengkal atas kepala. Sewaktu tu ada 7 golongan manusia Allah kesian dekat mereka, maka Allah payung mereka daripada panas matahari. Dan dia kata ditegahnya mereka itu daripada azab akhirat. Sewaktu orang lain kena azab di padang mahsyar, mereka ni terlepas daripada azab. Ini adalah hasil daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada 7 golongan ini. Yang dikehendaki dengan hari yang tidak ada naungan, melainkan naungannya ialah hari kiamat. Itu dia terang satu-satu. Maksud dia ialah hari kiamat. Pada hari kiamat Allah akan lindung 7 golongan manusia ni. Maka pada hari kiamat itu berdirilah orang kerana Tuhan Rabbul Alamin. Pada hari kiamat ni semua manusia, semua tak ada kecuali kena berdiri. Berdiri nak tunggu keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia ni dalam keadaan duduk berdiri. Duduk berdiri nak tunggu giliran untuk dihisap amalan dia. Duduk berdiri nak tunggu kesudahan dia. Kesudahan dia ke syurga ataupun kesudahan dia ke neraka. Duduk berdiri ni berdiri nak tunggu keputusan nak main kat dia. Keputusan baik ke tak baik tak tahu lagi. Masing-masing duduk berdiri nak tunggu nak dengar apa nak jadi ke dia selepas ni. Dan matahari pada waktu itu hampir di kepala sekalian manusia. Matahari ni Allah buat turun mai dekat dengan kepala manusia. Dan bersangatan atas mereka itu akan panasnya. Panas ni Allah yang mengetahui. Tuan-tuan, tak boleh gambar. Benda ni kalau kita duk fikir dengan akal kita, kita kata matahari mana boleh turun mai dekat. Kalau mai dekat lebok kita ni. Itu matahari dunia. Di hari akhirat esok Allah buat turun mai dekat dengan kepala kita, tapi Allah tak mau kita lebok. Allah mau kita menanggung dera aja kerana matahari dekat. Tuhan boleh buat. Tuhan boleh buat. Lah ni pun banyak dah Tuhan tunjuk. Benda pelik tak masuk akal Tuhan buat. Satu orang sakit teruk, kena kanser, kena leukemia, kena apa sakit teruk. Semua doktor kata tak ada harapan dah. Tuhan boleh bagi baik kalau dia nak bagi baik. Manusia duk sihat elok-elok, pergi duk check, duk buat thorough checking dekat doktor. Tiap-tiap tahun pergi duk check dekat doktor. Doktor kata tak ada sakit apa, tak mati. Tuhan boleh buat. Tak ada benda yang pelik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadu pelik ni manusia. Manusia rasa pelik. Di sisi Allah tak ada benda pelik. Maka demikian halnya di hari akhirat esok, hari kiamat esok, Allah Subhanahu wa ta'ala dia boleh buat turun mai matahari duk kadar sejengkal atas kepala. Tapi manusia tak lebok walaupun matahari duk sejengkal atas kepala. Sebaliknya manusia tanggung derita kerana matahari duk dekat atas kepala. Begitu. Sampai berpeluh yang banyak belaka. Padahal tiada ada naungan di sana melainkan Arsyur Rahman. Tak ada pada masa tu, tak ada payung, pada masa tu tak ada rumah, pada masa tu tak ada satu benda yang boleh lindung kita daripada panas matahari hak duk atas kepala kita ni. Melainkan hak boleh lindung kita ialah Arsyur Rahman. Dia kata arash Tuhan. Itu sahaja naungan yang boleh melindung manusia yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Arsyur Rahman itulah yang dikatakan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, golongan pertama imamun adil, iaitu pertama daripada 7 orang itu ialah imam yang adil. Ni golongan pertama yang akan selamat daripada panas teruk di padang mahsyar. Masalah, imam yang adil tu bagaimana ia? Yang kata imam yang adil ni siapa? Dia kata Al-Alqami telah berkata ulama, imam itu ialah tiap-tiap mereka yang menilik sesuatu daripada segala pekerjaan muslimin. Yang kata imam tu ialah pemimpin. Dia kerja jaga rakyat Islam yang duduk di bawah dia. Itu maksud imam. Kalau sekiranya dia jadi pemimpin dan dia menjaga hal ehwal, keperluan, kebajikan dan sebagainya segala rakyat Islam yang ada di bawah dia, dan dia jaga macam mana yang Allah suruh dia jaga, dia imamun adil. Dia imam yang adil. Begitu. Daripada sekalian yang memerintah dan daripada sekalian orang yang menghukum, yakni sekalian qadhi dan sebagainya. Orang yang memerintah
pemimpin lah maknanya. Kalau dia jadi pemimpin dan dia adil. Tuan-tuan faham adil dalam agama ni apa maksud dia? Adil agama mendefinisikan adil sebagai wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu kena pada tempat, dia adil. Quran itu bukan untuk dibaca waktu orang sakit. Quran itu bukan sekadar untuk dimusabaqahkan. Quran itu bukan sekadar untuk nak bubuh bagi ada sebuah dalam rumah. Tetapi Quran itu adalah perlembagaan orang Islam. Maka Quran mesti diletakkan pada tempat dia sebagai perlembagaan yang dirajung oleh semua manusia. Siapa jadi pemimpin, dia ambil Quran jadikan perlembagaan. Dia imam yang adil kerana dia meletakkan Quran pada tempatnya. Itu cerita yang dikatakan adil dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan imam yang adil itu telah disebutkan keterangan yang panjang dalam masalah 43 juzuk yang ke-10 bagi Bahrul Mazi. Siapa nak tahu huraian panjang tentang imam yang adil, buka juzuk 10. Dia kata cari masalah 43. Di sana dia terang dengan panjang lebar. Tuan-tuan boleh balik, ini homework, balik cari. Begitu. Sabda Nabi SAW lagi, golongan kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Golongan kedua ialah orang yang muda, yang jadi dia dengan berbuat ibadah akan Allah. Yang jadi dia tu maksudnya wa nasya'a. Nasya'a dalam bahasa Arab maksud dia daripada kecil membesar. Nasya'a, daripada dia kecil sampai dia besar dalam keadaan dia beribadat kepada Allah. Satu orang yang daripada kecil mak bapak dia asuh dia dengan asuhan agama, sampai besar dia jadi satu orang yang berpegang dengan agama. Dia golongan kedua yang akan mendapat naungan daripada arash Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu. Di sini dapat kita faham bahawa pentingnya kita hari ini ada anak asuh cara agama daripada awal. Daripada awal anak kita ni mau kita asuh cara agama. Daripada awal dia reti dah semayang, reti ambil ayat semayang, reti semayang, nak makan reti bismillah, bila kenyang reti kata alhamdulillah. Itu asuhan agama. Sampai umur 20 dah tak semayang lagi, sampai umur 30 dah makan tak reti bismillah lagi, sampai umur 40 kenyang tak tahu kata alhamdulillah lagi. Ini manusia tidak diasuh daripada kecil dengan asuhan agama. Barang siapa yang asuh anak dia daripada kecil, anak dia ni dia asuh daripada kecil sampai anak ni besar, anak ni satu orang yang berpegang dengan cara hidup beragama, anak ni insya-Allah akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu. Tuan-tuan, kita kena insaf diri kita sendiri. Kan, sebahagian daripada kita ni tak mendapat peluang itu. Mak kita, pak kita tak asuh kita cara agama. Mungkin sebahagian daripada kita mengalami masalah ni. Janganlah kita korban, anak kita pun nak korban macam kita juga. Cukuplah takat kesilapan orang tua dulu tak didik kita cara agama, mai tang kita anak kita didik cara agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata orang muda yang dinaung oleh arash daripada panas matahari di padang mahsyar, iaitulah orang muda yang mula-mula umurnya dalam taat akan Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan segala yang disuruh Allah, subur badannya dan naik muda remaja atas kasih akan Allah Subhanahu wa taala semenjak daripada kecilnya, dan tidak ada ia bodoh jadi samsing dan kutu pekan, dan tidak berjalan dia menurut hawa nafsunya, bahkan bersuluh dia dengan kitab Allah yakni Quran yang mulia, dan bersuluh dia dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tuan-tuan, dia cerita yang kata wasyabun nasya'a min ibadatillah, yang dikatakan budak muda yang daripada halus sampai besar dia membesar dalam keadaan taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ialah dia ni daripada mula-mula, daripada kenal dunia ni kenal agama, daripada reti boleh fikir, daripada budak tak tahu apa dia jadi mumayyiz. Sebelum dia akil baligh dia mumayyiz. Mumayyiz maksudnya boleh beza baik buruk.
Anak kita tak balik lagi, tak cukup umur lagi, dia dah boleh beza baik buruk. Hak mana baik, hak mana buruk, kita bagi tunjuk rotan, dia tahu takut. Ini sudah mumayyiz. Daripada peringkat tu, dia kenal agama. Daripada dia budak kecil tu, dia celek-celek, dia mula nak reti tu, dia duk nampak mak dia duk dalam kain telekung semayang. Dia duk nampak bapak dia pakai kepiah putih pergi semayang. Dia duk nampak benda-benda macam ni. Daripada kecil, dia dididik, dia diasuh, dia dibesarkan di dalam environment yang seperti itu. Daripada kecil, semayang itu bagi dia biasa. Dia kecil lagi, umur baru 3 tahun, 4 tahun. Dia tahu dah, kata pak dia dengan mak dia duduk semayang. Dia boleh pergi duduk tiru-tiru ikut semayang. Dia daripada kecil, dia duduk di dalam satu persekitaran yang beragama. Dia duduk dalam satu iklim dini. Dia kata iklim agama. Dia sama anak kita sampai umur 6 tahun, sampai umur 7 tahun. Bila tengok orang pakai telekung, teriak, wih, takut. Kita tak mahu macam tu. Kita tak mahu anak kita kecil ni umur 4 tahun, 5 tahun. Bila tengok orang pakai telekung, teriak, wih, orang tanya awak ni anak hang pasal apa? Kita pula pergi abang. Dia kata dia tak bisa tengok orang pakai lagu ni. Oh, karut. Nampak sangat kita sudah mengabaikan aspek tarbiyah anak pada peringkat anak usia yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka yang dikatakan wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, budak muda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah ni, daripada kecil dia macam tu sampai dia jadi remaja, sampailah dia jadi orang besar. Dia tidak pernah samsing dan tidak pernah jadi kutu pekan, dia kata. Sakit kepala tuan-tuan dengan anak ni. Orang anak kecil boleh sembang berahlah. Anak kecil. Anak besar aja makan air mata. Makan air mata. Ramai yang macam ni. Ramai. Sebahagian daripada yang ramai ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak uji. Ustaz pun kena. Hari Jumaat naik atas mimbar baca khutbah. Teks pejabat agama bagi pasal apa? Pasal masalah gejala sosial. Dia duk baca khutbah pasal gejala sosial. Duk abang ibu bapa ni tak jaga anak gedung-gedung tu, dia duk baca. Dia tak sedar kata orang hak duk dengar ni duk sukat dia. Depa kata anak dia pun taifik. Tuan-tuan, fitnah Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi, dia tak kira siapa. Yang ni kita takut. Yang ni kita cukup takut. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud semayang ni jangan ada sekali pun kita terlupa, teringat dalam hati ni, minta, ya Allah anugerahkanlah kepada aku anak-anak yang baik dunia akhirat. Jangan lupa minta benda ni. Nabi SAW kata sesungguhnya sehampir-hampir hamba dengan Allah itu ialah ketika sujud. Fa'aktirud du'a fi sujud. Nabi kata maka perbanyakkanlah doa ketika sujud. Kita duduk semayang sehari sekurang-kurangnya 5 kali kita semayang fardu. Diapit pula dengan semayang sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Ditambah pula dengan semayang tahajud tengah malam dan sebagainya. Disulam pula dengan semayang hajat, nak minta hajat tertentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa masa sujud ni, hak ni di antara benda utama. Di antara yang utama ialah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ampunkan dosa mak bapak aku. Yang kedua, ya Allah jadikanlah anak-anak aku, zuriat aku ni anak-anak dan zuriat yang baik dunia akhirat dia. Minta tu dalam hati mau duk ingat macam tu, minta kepada Allah, minta. Tuhan kata ud'uni astajib lakum. Minta dekat aku, Tuhan kata aku akan mustajabkan permintaan kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita boleh dapat anak macam ni, dia akan menjadi salah seorang yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar esok ni. Sabda Nabi SAW lagi, golongan ketiga, wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Maksudnya golongan ketiga ialah laki-laki yang adalah hatinya bergantung dengan masjid. Golongan ketiga yang akan dapat naungan Allah di padang mahsyar ialah satu orang manusia yang hati ni duk ada di masjid. Apabila keluar dia daripada masjid sehingga kembali dia kepadanya, hati ni duk ingat masjid.
Mai semayang subuh, duk ingat sekali lohong nak pergi pula. Mai semayang lohong, sekali duk ingat asar nak kena pergi pula. Mai semayang asar, sekali duk ingat maghrib nak pergi pula. Kalau boleh jadi macam tu, maka dia jadi golongan ketiga. Dia akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat esok. Kalau tak boleh pun tiap-tiap waktu pun, dah mai malam ni mai masjid, duk ingat malam esok nak mai pula. Tu lemah dah tu. Tapi kira okey dah. Dia siang ni tak dan. Pasal apa? Pagi nak mai sembahyang subuh pun tak dan. Dia ni habis-habis bagi salam tu dia dah terus nak kena keluar dah. Nak pergi kerja jauh tu. Lohong pun duk ada di tempat kerja dan sebagainya, tak dan dah. Turun pergi pun tak dan, nak dapat jemaah dan sebagainya. Dia semayang juga di masjid, semayang di surau pejabat dia dan sebagainya. Tapi malam dia akan main masjid. Dia duk ingat malam, tiap-tiap malam aku nanti ada di masjid insya-Allah. Pun tak apa dah. Wa qalbuhu mu'allaqan bil masjid. Hati dia ada duk tergantung di masjid. Ada ingat dalam hati nak pergi masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah, dia kata gantung hati dengan masjid. Sesungguhnya siapa-siapa yang hati dia sentiasa nak datang lagi ke masjid kemudian daripada keluar, maka dialah seorang yang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Dia kata, siapa yang ada ingat macam tu, duk ingat nak pergi masjid, duk ingat nak pergi masjid, ini orang ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada satu hadis Nabi kata ke sahabat dia, Nabi kata, apa pendapat kamu kalau ada satu orang tu dia mandi di sebuah sungai, dia mandi di sebatang sungai 5 kali sehari, apa pendapat kamu tentang orang ini? Jawab sahabat dekat Nabi, sudah tentulah dia ni bersih daripada daki. Nabi kata, ya, demikianlah halnya orang yang ke masjid 5 kali sehari, dia bersih daripada dosa. Nabi ni kadang-kadang dia nak bagi orang nampak ni benda dia nak abang ni. Dia nak bagi orang nampak ni, dia bawa pikul tu. Dia kata, aku nak tanya apa. Kalaulah satu orang tu sehari 5 kali mandi. 5 kali mandi. Agak-agak dia ni orang macam mana? Ini orang yang orang kata cukup higienik. Dia satu orang yang cukup bersih. 5 kali sehari mandi. Cukup bersih. Nabi kata, kalau orang mandi 5 kali sehari, kamu kata dia cukup bersih, demikianlah halnya dengan orang yang semayang di masjid sehari 5 kali. Dia bersih daripada dosa. Nabi berani kata macam tu, pasal apa? Pasal Nabi tahu susah orang nak buat begitu. Nabi bagi tahu macam tu pasal apa? Pasal Nabi tahu susah. Bukan kata orang. Kita nak komit diri kita dengan pergi masjid sehari 5 kali ni. Ya Allah. Subuh, maghrib, insya-Allah. Zuhur, asar ni dia kalut. Dia kalut dengan urusan kehidupan ni, dia kalut tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa boleh buat benda ni? Salah seorang. Dia ni salah seorang daripada orang yang akan mendapat naungan Allah di hari akhirat itu. Dia kata, iaitu diberinya bernaung di bawah arasnya pada masa orang-orang semua duduk di dalam panas matahari. Siapa yang boleh buat macam ni, dia boleh komit diri dia dengan masjid ni, sentiasa duk ingat nak pergi masjid ni. Siapa boleh buat macam ni, Allah Subhanahu wa taala akan lindung dia daripada panas matahari. Demikianlah disebutkan pada hadis dalam masalah tadi. Bergantung hati seorang itu mau kembali ke masjid kerana mau sembahyang fardu dengan berjemaah dan beriktikaf dan beribadah di dalamnya. Dia jadi satu orang manusia yang bila masuk masjid hati ini jadi lapang. Nak boleh dapat yang tu pun susah. Dia ni jadi satu orang manusia yang apabila dia main masjid, dia ambil ayat semayang, dia masuk duduk dalam masjid, masuk semayang sunat tahiyat masjid 2 rakaat, Allahu Akbar. Saat lagi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia duduk tu dia rasa lega selega-leganya. Dia rasa tenang setenang-tenangnya. Dia rasa selesa, paling punya selesa. Dia nak bangkit keluar daripada masjid tu dia rasa berat. Tengok Quran, ambil Quran pula, buka baca semuka 2 muka macam tu, tutup taruh. Duduk saja-saja niat i'tikaf, duduk dalam masjid, berasa lega hati dia. Tengok agak sejam lebih dah duduk dalam masjid, keluar pakai kasut balik rumah. Kalau dia boleh dapat macam tu pun tenang dah.
Tenang dah dia ni. Hidup dia dalam dunia ni tenang dah. Saya pernah cerita satu sahabat di Kuala Lumpur. Dia serabut. Dia ni hidup cukup punya serabut. Sehinggalah satu hari dia boleh pergi tumpang ketenangan orang. Di pagi-pagi orang duduk pergi sembahyang subuh di masjid. Dia pergi tumpang ketenangan. Dia boleh pergi dengan kereta dia. Dia berhenti di seberang jalan masjid. Dia duduk dalam kereta. Dia duduk tengok muka orang duduk main masjid sembahyang subuh. Dia duduk tengok je. Dia duduk tengok muka orang duduk main sembahyang subuh tu. Dia duduk tengok muka mereka tu dia rasa tenang. Dia rasa tenang. Tapi dia tak sembahyang subuh lah. Dia rasa tenang. Balik tu fikir ni apa satu punca. Tengok muka depan ni pun boleh rasa tenang. Balik tu fikir. Satu hari dia tangkap satu orang hadap pergi sembahyang masjid. Hak dia nampak muka ni cukup punya jernih. Yang dia rasa dia ni aku boleh tumpang ketenangan. Dia tangkap satu orang tanya. Kau tu kata tak ada apa. Dia bukan ada apa. Harta tak ada apa pun tak ada. Dia kata. Dia cuma ada satu keluarga. Dia kata rumah pun ala qadar dan sebagainya. Cuma dia rasa tenang dengan apa yang ada. Bila dia dengar kontu punya kata, dia cerita masalah dia. Kontu ajak dia pergi masjid. Kontu kata, mai semayang sama dengan kami. InsyaAllah Allah bagi dekat kamu ketenangan. Dia start yang tu aja. Nampak cukup simple. Tetapi rupa-rupanya benda yang simple tu menjadi ketenangan kepada dia. Yang dia duk cari bertahun-tahun tak jumpa ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyak tuan-tuan. Dia cerita orang serabut ni banyak. Tak ada duit serabut. Bini batak tak mau dengar cakap serabut. Anak derhaka serabut. Ni benda nak jadi serabut ni cukup banyak. Berkelahi dengan jiran sebelah rumah serabut. Ni semua ni dia nak jadi serabut sampai kita ibadat pun tidak boleh dapat ketenangan. Punca kadang satu je. Punca dia apa? Punca dia ada satu orang bini tak mau dengar cakap. Yang tu aja punca dia. Duit ringgit ada, apa kesenangan ada, semua anak ada, semua apa yang orang ada dia ada. Cuma orang ada bini taat, dia ada bini derhaka. Tu aja beza dia. Hak tu satu duk jadi duri dalam daging ni. Duk cucuk ni sakit. Sakit ni Allah yang mengetahui. Tak boleh selesai masalah tu. Bila dia selam balik dalam masalah dia nak cari ni, di mana silap? Hang bini hang pergi jadi bantah macam ni. Pergi duk cari-cari jumpa punca dia juga. Punca pasal apa? Punca pasal dia sendiri bukan satu orang yang semayang. Oleh kerana dia bukan orang semayang, maka bini dia tak rasa nak hormat dia. Kalau dia orang semayang, bini ni malu mata dengan dia. Kalau suami dia orang semayang ni orang baik-baik. Kalau suami dia orang semayang, orang baik-baik, isteri ni tak selalu cakap banyak dah kat dia. Dia tengok keadaan suami dia dah lemah dah. Lutut dia pun lemah, dia nak lawan pun lemah dah. Tengok suami dia dengan tak cakap banyak, dengan keluar pergi masjid, tapi tanggungjawab di rumah, jaga elok, jaga pelihara semua kewajipan, semua dia tunaikan elok-elok. Suami dia jenis macam ni. Malam-malam pula tak kacau apa, tak gerak bini, tak buat ribut, tak buat apa, sengap aja tengok bangkit, masuk dalam pancung, ambil ayat semayang. Tak pasang lampu terang kacau orang pun, dalam gelap-gelap tu pergi hampak sejadah semayang, Allahu Akbar. Bini dia nanti buka mata sebelah tu tengok. Sehari buat macam tu, 2 hari buat macam tu, seminggu buat macam tu, sendirinya rasa bersalah mai dalam diri dia. Sendirinya rasa bersalah mai dalam diri dia. Dia tu berasa, awaklah aku ni laki punya bagus macam ni, dia kata yang aku. Sendirinya Allah akan ubah hati dia, hati jadi lembut, dia taat dekat suami dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sihat tu jadi masalah lah ni, suami pun keras. Ego tak tentu punca, semayang tidak apa tidak, nak atok bini suruh ikut cakap dia. Bini kata pirah hang boleh belah. Dia kata hang pun teruk nak suruh aku ikut hang. Yang tu jadi bubung asyura, pasembut rojak semua dalam rumah tangga. Dan semua cerita dia macam tu aja tuan-tuan. Cerita dia macam tu aja. Kita tengok rumah tangga hak elok ni pasal apa? Pasal agama sebenarnya, pasal agama. Agama elok, rumah tangga elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila keluar dia daripada masjid itu, maka sudahlah bimbang hatinya dan tiada senang pada dirinya melainkan kembali ke masjid itu. Dia ni kalau balik ke rumah, dia main serabut balik. Dia berasa tak selesa, dia berasa ada tak kena dan sebagainya. Dia balik di rumah lepas sembahyang Isya, ingat balik nak buka Quran, nak baca sikit lagi dalam bilik. Tadi di masjid tak ada nak baca habis tu siap pada lampu. Dia balik di rumah nak baca sikit lagi, anak duk buka tengok anugerah Bollywood ni. Tak keserabut ni. Dia balik tu nak sambung baca Quran sikit lagi, anak duk buka volume punya teras. Serabut. Dia main semak perut.
Nak pergi duk tegur lagi jadi berkelahi. Anak Allah ni pergi tegur tak kena kaya, keluar start motor rum pergi tengok rumah orang lain. Lagi nak susah. Tak tegur, benda tu tak secucuk dengan hati kita. Hati kita tak mau jenis-jenis macam tu, kita tak mau. Anak mau lugu tu. Jadi tak tenang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sabda Nabi SAW, golongan keempat, warajulani tahabba fillah fajtama'a ala zalik wa tafarraqa. Dan dua laki-laki yang berkasih-kasih keduanya kerana Allah. Ini golongan keempat yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat esok, ialah dua orang sahabat. Yang dua-dua sahabat ni berkawan kerana Allah. Mereka jadi kawan baik, mereka jadi kamcin, mereka jadi cantik, mereka jadi elok dua ni kerana Allah. Bukan kerana dia nak tumpang kaya kau tu, bukan kerana dia nak tumpang kesenangan kau tu, bukan kerana dia nak tumpang menyaga kau tu, bukan kerana dia tak ada apa. Tapi dia kawan dengan kau tu kerana Allah. Dia kawan dengan kau tu bukan kerana kau tu duk bagi duit kat dia. Dia kawan dengan kau tu bukan kau tu duk belanja makan dia. Dia kawan dengan kau tu bukan kau tu duk bawa dia makan angin sana sini dan sebagainya. Tapi dia kawan dengan kau tu, dia sayang kawan tu. Dia sanggup jadi susah diri dia kerana kawan tu kerana Allah. Dia kata maka berhimpun keduanya atas yang demikian itu. Mereka berhimpun pun kerana Allah. Kalau jumpa, kalau sembang, kalau bercakap pun kerana Allah. Dan bercerai keduanya pun kerana Allah. Imam Al-Ghazali kata kawan tiga. Kawan ada tiga. Satu, dia kata kawan yang apabila kamu kawan dengan dia, kamu boleh nasihat dia. Imam Ghazali kata, kawanlah dengan kawan yang macam ni. Kita ada kawan seorang, nak harap dia nasihat kita, tak ada. Tapi kita nasihat dia, dia dengar, dia terima kasih dekat kita. Kena kawan dengan orang macam ni. Yang kedua, dia kata kamu kawan dengan dia, kamu tak ada benda nak boleh nasihat dia, tapi dia selalu nasihat kamu. Imam Ghazali kita kawan dengan orang macam ni. Kita tak banyak ilmu, tapi dia ni ada saja benda dia nak boleh bagi kat kita, yang kita bila dengar, kita rasa benda yang dia bagi ni cukup berharga, cukup berguna untuk kita. Terima kasih banyak-banyak. Yang ketiga, kawan yang apabila kamu kawan dengan dia, kamu nak nasihat dia, boleh tak mau dengar, nak harap dia nasihat kamu, tak ada. Imam Ghazali kata tinggal kawan yang macam ni. Clear, cukup clear. Imam Ghazali kata, ini yang kata kawan. Sehingga kan Nabi SAW kata, ar-rajul, seorang laki-laki, seorang manusia itu, seorang laki itu, ala dini khalilih. Dia mengikut agama kawan baik dia. Kalau kawan dia jenis hard rock cafe, dia kalau nak jumpa kena pergi hard rock cafe. Kalau kawan dia jenis masjid, kalau nak jumpa, kamu pergi masjid, kamu jumpa dia. Kalau kawan dia ni jenis hard rock cafe pun tak, masjid pun tak, jenis sembang terai buah pokok aja. Kamu nak jumpa dia, pergi buah pokok ketapang, dia ada di sana. Manusia ni dia ikut kawan dia. Maka dengan kerana tu Nabi SAW sebut dalam hadis tu. Hadis yang Nabi kata, iza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala. Nabi kata ada 15 perkara, apabila umat aku buat 15 perkara ni, maka halai bala Allah turun dekat dia. Di antara 15 tu, Nabi kata wa barra sadiqah. Apabila kamu kata kawan kamu betul semua, pasang bala Tuhan nanti mai. Oh, kalau kawan kata tentu betul. Hantar sah Tok Imam kata apa, Tok Sah Ustaz mai kata apa, Tok Sah Pak Mentua mai kata apa, Tok Sah Bini kata apa, Tok Sah siapa kata apa, kawan aku kata lagu ni. Bila berlaku keadaan ini, satu orang itu wabarra sadiqah, kawan dia ni betul segala-gala, walaupun orang semua nampak tak betul, dia kata kawan dia betul, halai bala Allah akan turun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka golongan keempat yang akan mendapat naungan Allah ialah orang yang berkawan, yang bersahabat dengan satu kawan, dengan satu sahabat, yang kawan itu dan sahabat itu diasaskan kerana mencari keredaan Allah. Maka dia akan mendapat naungan Allah di hari kiamat esok. Masalah, dia kata berkasih-kasih antara dua orang kerana Allah. Sesungguhnya pada sepotong hadis dalam masalah 193 itu memecut kita, biarlah kasih sama-sama orang yang Islam itu kerana Allah.
Hadis ini dia nak encourage kita. Dia nak bagi satu suntikan semangat kepada kita. Suruh kita ni kalau berkawan, dia kerana Allah. Yang tu dia kata. Yang ni kerana nak menuntut keredaan Allah. Kita kawan dengan dia ni pasal apa? Pasal nak pergi mengaji sama-sama. Cantik. Kita kawan dengan dia ni pasal apa? Pasal kita kawan dengan dia ni dulu kita ni kita tahu diri kita. Tapi sejak kita berkawan dengan dia ni berubah banyak dah kita ni. Syukur pada Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang 40 dah umur tak boleh berubah. Tapi saja Allah sayang dekat dia, dah masuk umur 40. Maaf kata boleh satu kawan pejabat bagus dia. 40 dah semua orang sebut nama dia, semua orang kenal. Kenal dari segi dia buat benda-benda tak elok ni. Sebut nama dia orang senyum, sebut nama dia orang gelak. Tapi satu hari Allah saja nak tunjuk kasih sayang Allah pada dia, Allah bagi kenal dengan satu kawan. Dia kenal dengan kawan ni, jadi elok. Kalau dulu duk minum ni bukan minum dengan gelas, minum dengan jam. Kalau dulu macam tu, dia lepas dia kenal kawan ni, tak minum langsung. Kalau dulu dia ni, tang mana orang tak kenal dia, tang mana ada tempat perempuan jalan, tentu ada dia. Kalau dulu dia macam tu, tapi start daripada dia kenal kawan ni, tempat-tempat macam tu dia dah haram kaki dia, tapi pijak dah tempat tu. Kalau dia dapat kawan macam ni, bermakna dia mendapat satu orang kawan yang mengajak dia kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Bukannya berkasih-kasih kerana maksud dunia. Dia kata kita berkawan ni bukan kerana dunia. Kita berkawan dengan dia bukan kerana dia bagi duit kat kita. Kalau dia tak bagi duit kat kita pun kita kawan dengan dia. Kalau dia susah, dia perlu duit, kita pun kita bagi dekat dia. Sampai peringkat tu. Bahkan bertolong-tolong atas berbuat baik dan bertolong-tolong atas menjunjung apa suruh Allah dan menjauhkan tegahnya. Bila kita kawan dengan dia pasal apa? Pasal dia selalu mengingatkan kita. Kalau nampak kita gelong nak terbabat, dia akan ingatkan kita. Kawan pejabat. Sampai time semayang, dia main kat meja kita. Dia jom tapi buat lohong tu. Ini kawan baik tuan-tuan. Ini kawan baik. Dah time lah. Dia main kat meja kita, semayang lagi. Kita kata tak, jom semayang. Kawan baik tuan-tuan. Ini kawan baik. Nak balik pejabat. Time nak balik pejabat dengan time asyak tu memang cantik dah. Kita dah siap-siap apa semua nak balik dah. Dia main-main dia kata semayang asyak lagi. Kita ingat nak balik semayang di rumah. Dia kata kita semayang sini. Kita semayang siap-siap senang. Apa-apa jadi pun kita dah semayang dah. Dia main kata lagu tu kat kita. Kita dengar-dengar letak balik barang. Jom pergi semayang. Ini kawan baik tuan-tuan. Kawan baik. Kawan macam ni kita payah cari. Hak kawan dah bunyi time nak balik pejabat ni. Dia kata nak balik kan? Nak balik dah. Ingat nak ajak semayang asyak. Dia kata jom pergi kena apa. Dia ajak pergi makan apa kata mana dulu. Kawan macam ni ramai duk ada. Macam cacing ramu duk ada. Dia nak main kat kita. Ramai. Hak jenis macam ni ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka berhimpun kedua orang yang berkasih-kasih itu atas berkasih-kasihan juga. Mereka ni kalau berjumpa ni kerana apa? Kerana dia sayang kawan ni. Kerana Allah. Kawan tu sayang dia kerana Allah. Begitu. Yakni berhidup-hidupan sama-sama dengan berkasih-kasihan. Dan bercerai kedua orang itu atas hal berkasih-kasihnya. Sama ada bercerainya pada masa berhimpun, yakni masa hidup, ataupun makna bercerai mati. Dia dengan kawan tu ni memang kawan dari segi agamanya, kawan cukup baik. Walaupun kawan tu mati, dia tetap menganggap kawan tu kawan baik dia. Tuan pernah dengar hadis Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ni satu hari naik unta dia. Naik kenderaan dia. Sampai satu tempat dia nampak satu orang Arab Badui. Duk berjalan kaki, kenderaan tak ada. Dia tengok kawan tu, dia berhenti kenderaan dia, dia turun, dia pergi salam dengan kawan tu, dia peluk kawan tu, dia ajak kawan tu naik kenderaan dia. Tak cukup dengan dia ajak kawan tu naik kenderaan dia, dia buka serban yang dia pakai ni, dia bagi kawan tu pakai. Sahabat dia, sahabat kepada Abdullah bin Umar Al-Khattab ni, sahabat kepada anak Sayyidina Umar ni, tanya dia kata pasal apa kamu buat sampai begitu sekali dekat dia? Dia ni badui aja. Dia ni orang biasa. Dia ni bukan daripada kalangan orang-orang Arab Quraisy yang hebat-hebat. Dia bukan golongan bangsawan. Dia Arab padang pasir.
Kamu pergi turun dia, kamu panggil dia naik kenderaan kamu. Itu satu penghormatan yang dah cukup baik. Kamu sanggup rongkai serban kamu bagi dia pakai. Kamu tak pakai apa, kamu panas kena matahari. Kamu lindung kepala dia. Kamu dah buat lebih pada yang sepatutnya. Orang kata kat dia. Dia kata apa? Dia kata dia ni, bapak dia ni dulu kawan bapak aku. Ni orang hak aku panggil naik kenderaan aku, orang hak aku rongkai serban bagi dia pakai ni, dia ni pak dia dulu kawan pak aku. Pak dia kawan dengan Umar Al-Khattab. Umar tu pak aku. Pak dia kawan pak aku bertanggungjawab untuk buat baik dekat dia kerana pak dia kawan pak aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Beramal depa ni sampai legutu sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ni yang nak disebut oleh Nabi SAW. Golongan kelima, sabda Nabi SAW lagi, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Dan laki-laki yang ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala waktu dia duduk seorang diri. Sunyi daripada orang-orang bersama-sama dia. Lalu mengalir air mata dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan kelima. Dia ni, dia bila dia duduk seorang, dia duduk flashback balik. Zaman Pop Ye dia dulu, zaman Agogo dia dulu, zaman apa, dia duduk flashback balik. Bila dia duduk ingat balik benda tu, air mata keluar. Kalau duduk ingat balik, kaki lagu duduk gedik satu macam, yang ni karut. Yang ni tak ada nampak tanda nak menyelesai. Ni hak dia sebut ni, warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Dia ni dia teringat balik zaman dia dulu. Dia ingat balik dia tipu orang banyak mana, dia ingat balik dia pergi perkena orang rupa ramai, dia ingat balik dia orang yang dia balas banyak mana, dia duk ingat balik bini orang dia pergi buat, dia duk ingat balik kejahatan dia ni. Bila dia ingat balik benda-benda ni, air mata keluar tak sedar. Air mata keluar tak sedang, mengenangkan, oh dia kata banyaklah dosa aku, ada Tuhan nak ampun ni benda. Air mata keluar. Salah seorang yang akan mendapat naungan Allah di hari akhirat itu. Pasal apa? Pasal air mata tu melambangkan takwa dia kepada Allah. Contoh, air mata bukan senang nak keluar. Air mata bukan senang nak keluar. Berapa ramai manusia yang buat dosa, macam-macam dosa atas muka bumi ni, air mata tak keluar. Walaupun setelah dia sedang. Kalau tak sedang, tu saya cakap dah. Dia sedang dah. Dia dah tinggal dah. Benda-benda tu semua tinggal dah. Dia dah jadi orang elok dah. Dia kenangkan balik dosa dia, air mata tak keluar. Berbandingkan dengan orang yang Nabi maksudkan dalam hadis ni, dia ni bila kenangkan balik kesalahan, dosa, apa maksiat hak dia buat dulu, bila dia kenang balik benda tu, air mata meleleh. Air mata yang keluar itu melambangkan kesucian hati dia dan taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni manusia macam ni, Allah kata dia akan dapat naungan Allah pada hari orang lain tidak dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia kata menangis kerana ingatkan Allah. Adalah ini satu perkara yang dinaungkan Allah di bawah naungan arasy-Nya atas seorang yang demikian itu. Sebagai yang dikhabarkan oleh hadis dalam masalah tadi, iaitu apabila seorang itu tinggal seorang diri, ingat dia dalam fikirannya akan kebesaran Tuhan dan perintah Tuhan, lulus segenap perkara. Itu dia. Dia ingat kebesaran Allah. Allah ni tak ada benda yang tak lulus. Apa yang Tuhan nak buat, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuhan ni kalau dia nak buat apa pun, tak ada siapa boleh halang. Dia duk ingat yang tu. Dia duk ingat lepas satu peristiwa, insiden, kejadian, benda-benda yang pernah berlaku, yang dia melihat benda tu. Kesimpulan dia, God is great. Oh, Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Dia ingat balik. Macam mana dia sekali kena heart attack dulu. Orang ada sakit jantung. Dia ingat balik, sekali dia pernah kena heart attack. Pak kata kena, rebah terus gulin atas lantai. Duk nampak beg, kena pula di hotel. Pergi hotel, check in, masuk bilik, letak beg atas meja, baru langkah 2-3 tapak nak pergi bilik ayah, pak kata dia terang.
Jatuh berguling atas kapet dalam bilik ni. Nampak beg duk atas meja tu, dalam beg tu ada ubat. Nak pergi ambil ubat dalam beg tu, dia berasa macam tak sampai dah. Dia berasa dia nak habis rumah, tak dan sampai di beg. Tuan-tuan, ada orang kena macam ni. Ada orang kena macam ni. Dia tengok beg nak ambil ubat tu, dia duk berasa tak sampai dah dia. Dia duk berasa dia mati dah kali ni. Ini dah last dia. Masa tu dalam kepala ni main habis dah. Gambang anak, bini apa semua di rumah tu main habis dah dalam kepala ni. Dia duk nampak dia habis macam tu dah. Gulin. Nak merangkak tu tak ada tenaga, gulin badan, gulin sampai di tepi meja tu, nak panjat meja nak ambil ubat dalam beg tu. Allah yang mengetahui sakit macam mana. Dia kata rasa macam orang tikam dengan pisau di dada ni, punya sakit. Nak ambil ubat dalam beg tu, alhamdulillah dapat buh walidah. 20 minit sementara nak hilang, nak reda tu, dia kena tu, dia ingat segala-gala. Ada orang kena macam ni. Dia ingat yang tu, dia duduk sorang-sorang, dia duduk ingat yang tu, meleleh air mata ni. Oh, dia kata ni kira ni bonus Tuhan bagi kat dia. By right, habis dah dia hari tu ni. Sepatutnya dia dah habis dah hari tu ni. Allah bagi dekat dia ni. Ini masa ni, masa kecederaan Tuhan bagi kat dia. Tak patut sangat dia buat benda dosa dekat Tuhan. Tuhan dah bagi satu ekstra masa dekat dia. Nak tengok macam mana dia bersyukur apa yang Tuhan bagi kat dia. Nak tengok macam mana dia menyesal atas dosa-dosa dia. Tak sepatutnya masa Tuhan bagi ni, dia cuaikan masa ni. Celok air mata. Dia salah seorang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat itu. Lalu datang takut dalam hatinya atas dirinya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu menangis dia dan minta ampun dia kepada Allah akan segala dosa dia. Dan dipujinya Tuhan serta diperbuatnya macam-macam perkara ibadah dan dijauhkan dirinya daripada segala maksiat. Maka ialah seorang yang dinaung Allah di bawah arasy-Nya. Itu dia. Dan sabda Nabi SAW lagi, golongan ke-6, wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin zatu hasabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan laki-laki yang mengajak akan dia oleh perempuan yang mempunyai kebangsaan dan mempunyai kecantikan, maka berkata dia bahawasanya aku takut akan Tuhan. Itu dia. Ini golongan ke-6 yang Allah akan bagi naungan. Dia ni tinggal dia aja nak buat keputusan. Jadi tak jadi maksiat ni. Yang mai kat dia ni, yang offer kat dia nak buat maksiat ni, bukan kata satu orang perempuan cantik, bahkan perempuan yang ada ringgit. Perempuan ni sudah mai depan dia, sudah offer dekat dia, kalau kamu sanggup buat jahat dengan aku bagi duit lagi dekat kamu. Bukan saja kamu dapat aku, hang tengok muka aku, dia kata berapa punya segak dia ada, berapa ramai orang duk gila kat aku tak mau kat mereka semua, aku gila kat hang, dia kata. Mai, dia kata, hang buat jahat dengan aku, duit lagi aku nanti bagi kang. Aku bank in dekat hang 1 million. Misalan katanya begitu. Tuan-tuan, saya kata 1 million. Dia kata 1,000, aku ketak lutut. Ni pula dia kata 1 million. Hang sanggup jadi aku punya apa? Gigolo ke? Gigojo ke apa dia panggil? Gigolo apa? Hang sanggup jadi aku punya gigolo. Apa susah. Orang kita tak rajin jumpa dengan buat-buat ni. Kan? Hang sanggup jadi aku punya tu, senang lagu tu sebut. Aku bagi dekat hang 1 million. Aku bank in dekat hang 1 million, kira once a week kita jumpa di sini. Tuan-tuan, ada tuan-tuan. Orang kena macam ni ada. Kita dulu dengar perempuan simpanan. Ada laki-laki simpanan buat dah. Dia kata kalau you setuju, dia kata I bank in dekat you 1 million. 1 million. Dia sebut 1 million. Who wants to be a millionaire? Dia tanya pula macam tu. Karut kalau dia tanya macam tu. Hang mau tak mau, dia kata kalau mau, dia kata aku bank in dekat 1 million, dia kata cuma satu. Dia punya syarat dia satu, once a week. Every weekend kita jumpa di sini. Dia kata. Boleh tahan tuan-tuan? Kalau boleh tahan, naungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Ni Nabi kata ni, wa rajulun, dan seorang laki-laki da'athum ra'atun zatu hasabin.
telah mengajak dia, ajak berzina oleh satu orang perempuan yang mempunyai keturunan yang baik-baik, wa jamalin, bahkan cantik, bukan main perempuan ni. Orang yang macam ni ajak dia berzina. Faqala, dia kata dekat perempuan ni, hang cantik tu hang punya pasal, ringgit yang tu hang punya pasal. Aku inni akhafullah, aku takut pada Allah, dia kata. Bila dia kata macam tu tuan-tuan, bukan dia, perempuan tu pun nanti takut, dia ketak-ketak balik macam tu aja. Allah, dia kata, pi ajak tu imam mana ada. Silap orang, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal kita ingat balik, saya dah beberapa kali, banyak kali pun saya baca satu hadis cerita tentang satu orang pemuda Bani Israel tu, yang kata Al-Kiflu tu. Saya baca di Brown Garden, saya baca di Rawa, Kampung Rawa dulu baca, sini pun saya biasa baca. Saya suka hadis tu. Cerita tentang satu pemuda Bani Israel yang Nabi SAW cerita dekat sahabat dia, kisah Al-Kiflu ni, cerita pemuda Bani Israel ini. Sehingga ke sahabat yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, aku dengar benda ni daripada Nabi bukan marah, bukan sekali, bukan maratain, bukan 2 kali, bukan salah samarat, bukan 3 kali. Bahkan aku dengar Nabi sebut hadis ni dekat tak tahu berapa banyak kali Nabi ulang sebut hadis ni. Cerita tentang satu pemuda Bani Israel. Dia ni tak ada pantang larang, membujuk lalu melentang patah. Apa benda yang dia berasa nak buat, dia buat. Al-Kiflu. Apa dia rasa nak buat, dia buat. Dia nak minum ke, dia nak mabuk ke, dia nak perempuan ke, dia nak bunuh orang ke, dia nak rampai, dia nak curi, dia nak apa dia berasa nak buat, dia buat semua. Sehinggalah satu hari mai kepada dia satu orang perempuan yang cukup cantik nak berzina dengan dia. Dah dia naik dah hati perempuan tu. Dalam hadis tu Nabi kata, Al-Kiflu ni dah naik dah hati perempuan ni, tinggal nak berzina aja lagi. Naik dia dapat mengesan perempuan tu ketak. Dia tanya perempuan tu, dia kata, apa hal dengan kamu ni? Dia kata, kamu tak suka aku ke? Dia tanya. Dia orang ada duit, dia orang hebat-hebat. Tak pernah lagi sebelum ni satu perempuan tunjuk tak suka kat dia. Tiba-tiba perempuan ni duk rasa ketang. Dia kata kat perempuan ni, hang tak suka kat aku ke? Al-Kiflu ni kata. Perempuan ni kata, tak, bukan tak suka, tapi aku takut kerana aku ni nak buat benda yang aku tak biasa buat. Aku takut kepada Allah, dia kata. Al-Kiflu ni bila dengar perempuan ni kata, aku tak pernah buat benda ni, inilah pertama kali aku nak buat, ni pun kerana terpaksa. Dalam huraian hadis tu dia beritahu, perempuan ni buat pasal dia desperate, dia terpaksa, dia perlu duit untuk nak ubat bapak dia yang sakit. Dalam keadaan terpaksa macam tu, dia buat juga, gagah juga buat, sedangkan hati sangat tidak reda. Dia kata, aku jadi ketak ni pasal apa? Pasal aku takut. Aku tak pernah buat benda ni, tapi aku terpaksa buat benda ni, dia kata. Dan aku takut kepada Allah. Al-Kiflu dengar benda tu, terus bangkit turun. Dia terus kata kat perempuan ni, dia kata, ambil balik, dia kata. Perempuan ni, duit tadi ni, dia akan dibayar kalau dia sanggup buat benda tu. Tiba-tiba dah tak jadi buat duit. Dia kata, kamu pergi balik, duit tu hak kamu, dia kata. Al-Kiflu ni balik ke rumah dia malam tu tak boleh tidur, duk fikir tentang benda ni, duk fikir. Dia kata, demi Allah ya Allah, mula pada hari ni aku tak mau buat dah benda-benda tak elok dalam hidup aku. Al-Kiflu ni dengan satu insiden Allah takdirkan berlaku dekat dia tu, benda tu boleh ubah dia secara total. Dia terus bersumpah, dia kata, demi Allah, dia kata, mula pada lah ni juga aku tak buat dah sebarang benda yang tak elok, benda yang Tuhan tak suka, dia kata. Kata Nabi SAW, maka pada malam itu Al-Kiflu meninggal dunia. Mati Al-Kiflu, budak muda ni, Allah takdirkan dia mati malam tu. Nabi SAW kata, maka berpagi-pagi, menjelang pagi, nama Al-Kiflu sudah ditulis di pintu syurga Allah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi ulang benda ni, Nabi repeat tak tahu berapa kali dekat sahabat dia. Hadis ni membawa satu moral. Apa dia? Dia nak beritahu, kata, kita ni banyak mana pun dosa kita buat, kalau kita menyesal sungguh, kita bertaubat sungguh depan Allah, Allah bila-bila masa nak terima taubat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah dia kata, laki-laki yang tak mau diajak perempuan untuk berzina,
maka ialah seorang yang dinaungkan Allah di bawah arasy Ar-Rahman. Sebagaimana tersebut dalam sepotong hadis dalam masalah tadi, iaitu seorang laki-laki yang kenal seorang perempuan masalah. Misalnya, perempuan itu cukup mempunyai nama dan kemasyhuran dan kebangsawanannya. Hebat dia ni. Dia ni satu orang yang cukup hebat. Bukan saja cantik, bahkan masyhur, terkenal, bahkan daripada golongan bangsawan. Dan mempunyai kecantikan rupa parahnya. Kemudian daripada itu, dikecek akan dia oleh perempuan itu, mengajak akan dia berjahat dan berzina. Perempuan yang macam ni punya hebat, mengajak dia berzina. Maka dijawabnya dengan mulutnya adalah berzina itu ditegah Allah. Dan diseksanya akan sebagai seksa yang bersangatan atas siapa-siapa yang mengerjakannya. Maka takut aku akan Allah bahawa diseksanya aku. Dia boleh jawab macam tu. Dia kata, aku minta maaf, aku tak mau buat benda ni. Pasal benda ni dosa besar di sisi Allah. Dengan kerana buat benda ni, Allah seksa aku di sana esok. Aku tak tahan dengan seksa Allah. Aku minta maaf, aku tak boleh tunai kehendak. Dan pula aku mau berdamping dengan Tuhan setiap masa. Aku mau sembahyang. Aku mau berzikir. Aku mau buat macam-macam ibadah kepada Allah. Maka bagaimana aku nak mengerjakan yang disuruh itu beserta dengan aku mengerjakan yang ditegah? Adakah diterima segala ibadat aku itu? Dia kata kat perempuan tu macam tu. Dia kata menasabahkah? Dia kata aku orang semayang, aku duk buat ibadat, aku duk buat benda baik-baik, aku baca Quran, aku berzikir, aku duk buat benda baik ni punya banyak, aku nak pergi buat benda ni. Bolehkah duk buat benda baik sambil dengan nak buat benda ni? Kalau aku buat benda ni, Tuhan terima ke kebaikan yang aku duk buat selama ni? Minta maaf, dia kata, aku sayang ibadat yang aku duk buat selama ni. Aku tak mau spoil ibadat aku dengan perbuatan ni. Mustahil diterima Allah. Dia kata, maka tidak sekali-kali aku mau berzina kerana takut aku akan seksa Tuhan dan jadi sia-sia amalan aku. Dia kata. Dan tidak tahu pula bahawa mau berdamping diri kepadanya. Dia kata, aku tak mau esok Tuhan tak terima aku nak berdamping diri dengan Tuhan. Sabda Nabi SAW lagi, dan golongan ketujuh, dia akan mendapat naungan Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Dan laki-laki yang ketujuh, dan laki-laki yang bersedekah dia dengan satu sedekah, maka disembunyikan sedekahnya itu sehingga tidak tahu akan dia oleh tangan kirinya. Makna ikhlas lah. Buat amal kebaikan, tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak tahu. Maksudnya apa? Dia buat kebaikan, kawan baik pun tak tahu. Pada dengan dia buat, Allah tahu sudah. Tak payah cerita, tak payah abang, tak payah apa. Begitu. Dia satu orang yang kuat bersedekah, tapi sedekah dia ni cukup rahsia, cukup sulit sehingga siapa pun tak tahu apakah yang diberikan dan dibelanjakan oleh tangan kanannya. Tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan duk bagi, tak tahu pun. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja Tuhan yang tahu apa yang dia buat. Masalah bersedekah dengan ikhlas disuruh oleh syarak sebagaimana isyarat sepotong hadis yang di atas itu. Maka apabila seorang itu mau bersedekah, buatlah seperti yang dipesan oleh syarak itu. Kita kalau nak bagi, buat macam agama suruh. Iaitu sekiranya tangan kanan mengunjukkan apa-apa yang disedekahkan itu, jangan bagi tahu pada siapa-siapa pun. Boleh tahan tak tuan-tuan? Tak abang. Oi, susah. Kita ni itu penyakit dua ada, penyakit gatai dia panggil. Penyakit gatai, dia gatai dalam perut. Bila buat baik, tak abang ke orang, dia gatai dalam perut. Kok mana pun dia gaduh nak abang. Dia gatai dalam perut, dia gatai mulut. Duk teringat hadis ni. Aku teringin nak jadi ni golongan ketujuh ni. Dapat naungan Allah tu, duk teringat. Dalam-dalam duk teringat tu abang ke kawan. Dia kata kemarin main satu orang. Cerita dah. Dia kata lepas habis 100. Cerita dah. Cerita Jahannam hak dia buat. Tapi nama kata manusia ni, dia bila dia buat benda baik, dia tak cerita ke orang. Susahlah ya Allah. Dia tak boleh. Dia tidur guling kiri kanan, dia kena tak boleh lena. Bangkit pergi telefon tak pada ni aku tak buat. Tidur lena. Ni yang kata kelemahan manusia. Kelemahan manusia. Itu dalam soal sedekah. Samalah dalam soal ibadat pun sama.
sama kan. Medo abang saya ni ustaz saja lah kan. Saya ni alhamdulillah lah, dia kata 10 tahun dah dia kata. Saya tak pernah miss bangkit semayang malam. Oh kan. Kita berkata alhamdulillah lah, baguslah. Istiqamah lah, jangan berhenti. Tapi saya ada perasaan saya ni tak berhenti lah perasaan. Tak sahlah kata lagu tu kan. Tak sahlah kata tu. Kalau boleh saya cerita langsung. Kalau boleh saya cerita langsung. Kalau cerita tu dengan tu bukan nak bangga diri, tapi cerita tu dengan tujuan nak tanya kok ada apa lagi boleh tambah. Tapi memang ikhlas semua, bukan ada ingat nak besar diri ke apa. Mudah-mudahannya begitu. Tak sahlah bercakap macam kedua tadi. Macam saya ni duk nampak mustahil saya boleh berhenti benda ni. 10 tahun boleh buat Ustaz. Dia mula nak sembang drive balik dah. Rosak. 10 tahun punya amalan tu dia nak jahanam macam ni aja. Susah tuan-tuan, susah. Ni yang agama suruh mujahadah dalam diri, mujahadah. Kita buat apa pun tuan-tuan, Allah nilai kita, cukuplah. Cukuplah. Kalau orang nak kata kat kita, orang kata kita tak jujur, orang kata kita tak ikhlas, orang nak kata apa biar dia kata apa. Kita dengan Allah, mudah-mudahan Allah tahu kita ikhlas. Cukup. Ni buat kerja masjid ni lebih-lebih lagi tuan-tuan. Buat kerja masjid ni. Bila kita jadi setiausaha masjid, kita jadi biro pendidikan masjid, kita aktif sikit. Panggil ustaz tu main mengajar, panggil ustaz ni main mengajar dalam kampung. Nak menunjuk lalu kata dia Allahu akbar. Walhal hamba Allah yang doa tok ni tak ada ingat pun nak menunjuk. Dia cuma ingat dia pikul amanah karya dia. Dia sudah diamanahkan untuk jadi setiausaha karya. Dia sudah diamanahkan untuk jadi pengurusi biro pendidikan di karya dia. Dia rasa dia bertanggungjawab untuk nak susun program di masjid dia. Dia rasa ini tanggungjawab dia dengan Allah. Dia pun tak pernah hidup cerita dia berjaya buat majlis tu majlis, tak pernah. Tapi dalam masyarakat nunjuk tu. Kalau nak abang kata dia kenal dengan ustaz semua. Pam bagi. Kalau tak tahan, lari. Apa ambil apa buat lah, aku tak mau. Yang untung siapa? Yang rugi siapa? Dia duk buat kerja ni, duk panggil orang main mengajar doa, dia bukan boleh apa-apa, tak boleh apa-apa. Kalau ikhlas boleh pahala, duit tak boleh, apa-apa tak boleh. Sepatutnya kita sokong dia. Kita bukan sokong dia, kita perjahanam dia. Jahanam segala program hak ada di masjid ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ni mazmumah. Dia panggil yang ni sifat buruk, sifat keji yang mesti tinggal buang. Mesti jauh. Tak mahu ada orang yang ada dengan sifat-sifat yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hingga dirimu sendiri pun melupakan apa yang kamu sedekah itu. Kalau boleh macam tu. Kita dah pernah sedekah, pernah tolong orang, pernah apa. Kalau boleh kita pun tak usah ingat. Berapa banyak dah orang kita tolong, berapa banyak dah duit yang kita bagi, kita pun kalau boleh tak usah ingat, senang. Pasal apa? Kalau ingat gaduh nak cerita ke orang. Kalau boleh kita buat kebaikan, kita pun tak usah ingat. Dan tak usah harap balasan daripada orang yang kita tolong. Kalau boleh macam tu, kita tolong ni kerana Allah, bagi itu bagi tutup cerita. Kita tak mau ingat dah siapa kita tolong, banyak mana kita tolong, apa yang kita harap daripada orang yang kita tolong. Semua ni tak usah ingat, dibuang-buang. Boleh macam tu, dia kata naungan Allah di hari akhirat duk tunggu dia. Maka tidaklah sentiasa kamu kira dan kamu bilang dan di dalam hati kamu akan dirimu beribadah sedekah sekian-sekian kepada si fulan-si fulan. Itu saya kira. Tidur kira balik pula malam tidur lambat tu kira. Kira balik tahun lepas dah berapa orang tolong, nama apa, bagi bantuan banyak mana, apa semua jumlah tengok. Dia kata yang ni pun pahala aku makan tak habis dah ni. Rosak. Ingat duduk kira. Agama kata apa? Lupakan benda tu. Hak kita dah bagi untuk tujuan kebaikan ni, lupakan. Terus ingat dah. Allah Subhanahu Wa Taala ingat. Malaikat kiraman katibin, raqib dan atid catat. Catatan itu tidak akan hilang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka apabila diperbuat yang demikian itu, maka menyembunyikan sedekah namanya. Dia kata kalau kita boleh lupa pun benda ni, terus ada ambil ingat, terus ungkit, terus apa.
Inilah yang dikatakan menyembunyikan sedekah macam dimaksudkan oleh hadis tadi. Maka orang yang menyembunyikan sedekah itu dinaung oleh Tuhan akan dia di bawah arash pada masa matahari memanah sekalian orang di padang mahsyar di negeri akhirat esok. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk satu tajuk. Bab ma jaa fi a'lamil hub. Oh, ni satu tajuk yang baik. Bab ma jaa fi a'lamil hub. Maksud dia ialah satu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bagi tahu kasih kepada saudara yang dikasihi. Nabi suruh macam tu. Kalau kita suka kat satu orang, kita rasa sayang dekat satu orang, Nabi kata, pergi bagi tahu kat dia, kata kita sayang dia. Orang jantan lah. Orang perempuan tu dah pergi abang ni dengan bini kita dengan anak bergenuak duduk dah belakang. Pergi tengok orang perempuan tu sikit lagu nak pergi abang aku sayang kang. Pergi jumpa ni Ustaz. Tak lagi cuka getah naik atas muka. Kan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ni laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Pasal dia sabit daripada satu hadis, seorang sahabat duduk sebelah Nabi. Dia tengah duduk sebelah Nabi, lalu satu sahabat lain di depan. Dia habang dekat Nabi. Ni sahabat yang duduk sebelah Nabi ni habang kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku suka dekat dia tu. Dia habang kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku suka dekat dia tu. Nabi SAW dengar sahabat ni kata lagu tu. Nabi kata kat dia, sudahkah kamu bagi tahu dekat dia bahawa kamu suka dia? Nabi tanya dia. Dia kata, lah, dah tak bagi tahu lagi. Nabi kata, pergi bagi tahu lah. Pergi bagi tahu lah. Kata, kamu suka dekat dia, kamu sayang dekat dia. Dia pun bila dah Nabi suruh, dia pergi jumpa kau tu. Dia kata, wahai saudara, wallahi, dia kata, inni la uhibbu, sesungguhnya aku sayang pada kamu. Dia kata, Nabi suruh macam tu. Tuan-tuan, dia menyumbang kepada sejahtera masyarakat. Kita kalau satu orang mai habang kat kita, dia kata, Ustaz, saya sayang kat Ustaz. Setidak-tidaknya hati kita lapang dengan dia. Setidak-tidaknya hati kita lapang dengan dia. Kita kalau kita tak tahu orang ada ni, orang suka kat kita ke tak suka kat kita ke, saja nak main dengar lepas tu balik nak balun dia ke apa ke, kita tak tahu. Tapi kalau orang tu main habang, dia kata, Syekh, aku beritahu, aku suka kan. Sekurang-kurangnya kita dengan dia clear dah. Lah SMS pula. Satu macam yang ada picit mesej ni, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku sayang kamu kerana Allah. Inni uhibbuka fillah. Buka tengok, oh dia ni sayang kat aku. Alhamdulillah. Sunnah Nabi SAW. Kita tak buat benda tu, kita tak buat. Bahkan kita, bini kita sendiri, kita tak pernah habang kata kita sayang kat dia. Tak pernah habang. Kat bini sendiri tak pernah habang kata kita sayang kat dia. Dia tanya kita, abang sayang tak kat saya? Gatai kita kata. Astagfirullahalazim. Apalah punya tak rukun, tak rukun tetangga rumah tangga dia. Karut betul tuan-tuan. Jadi ini sunnah Nabi. Kita bila belajar tuan-tuan, bila kita belajar benda ni, kita praktik. Kita praktik. Balik tak lagi, nombor satu bini kita beritahu tu, aku sayang dah. Dia pula dia terkejut. Kan? Satu ilmu kita nak praktik, dan ilmu ni bukan daripada petua orang tua-tua, tetapi ini petua daripada Nabi SAW. Dia sunnah Nabi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita dengan apa yang kita belajar, insya-Allah. Kakak saya bekerja sebagai cleaner di asrama IPTA. Bila semester akhir, student meninggalkan barang-barang mereka seperti Tupperware, Milo, gula dan sebagainya. Kakak bawa balik barang-barang tersebut dan digunakan untuk keluarga di rumah. Apa hukumnya? Ini asrama semua ada masalah ni. Kalau di asrama tempat saya di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, kita minta pengakuan daripada student. Kita buat assembly penghabis. Assembly sebelum mereka balik kampung. Dalam assembly kita cakap dekat student. Dalam assembly kita cakap dekat student
baik kamu diingatkan supaya bila kamu nak balik, kamu clear semua barang kamu yang ada di asrama. Satu benda pun tak mau tinggal. Dan kalau sekiranya kamu tinggal benda tu, tempoh 3 hari. Kalau kamu tak mai tuntut, kita menganggap bahawa kamu memang halalkan benda tu untuk diambil oleh siapa-siapa. Kamu setuju? Maka abang setuju semua. Lepas tu bila mereka balik, 3 hari buat bunyi biangkut. Budak-budak lah ni tuan-tuan, punya tak menghargai apa yang ada kat mereka. Ini beritahu betul-betul dia. Budak-budak lah ni, serupalah anak tuan-tuan, anak-anak saya sama. Tak menghargai barang ni. Pasal apa? Pasal dia pun mudah dapat apa dia faham. Mudah dapat. Kalau di sekolah asrama tu, sekolah asrama penuh tu, dia jemuk apa-apa, kain dia, baju dia, seluang dia, kain tola dia, apa semua, jatuh. Jatuh tu pakai jatuh, tak ambil lah. Beli lain. Oh, tu yang kata budak-budak ni. Jadi dia nak beli lain tu, dia buat macam mana? Dia telefon pak dia abang kata kawan curi barang dia. Sebenarnya bukan kawan curi. Ni yang kadang-kadang ibu bapa telefon duk hingar sekolah ni. Apa ni sekolah ni teruk sangat ni. Kes curi tak habis-habis. Anak saya t-shirt 3 helai dah hilang apa semua. Kadang-kadang sekolah-sekolah yang tertentu ni, mereka panggil parents mai sat, bawa pergi di penyidai kain tu tengok. Melungguk-lungguk di atas tanah ni. Kalau tukang kebun tak mai cuci, duk melungguk situ lah. Jatuh tu mereka kira najis mughalazah ke apa-apa. Mereka tak ambil lah. Ambo, marah ni tak larat marah, nasihat tak larat nasihat. Kita nak abang kata hargai benda ni, semua ni bukan benda dapat free. Pak kamu guna tulang 4 kerat nak dapat sekupang, nak dapat RM1, claim mileage. No, pi kursus, pi mana claim mileage tu dapat RM30, dapat RM25, dapat RM15 pun claim. Bapak kamu nak dapat RM15 tu, lenguh jari duk type mesin type ni, nak claim RM15. Anak telefon minta ayah RM50. Ayah dia nak dapat RM15, sakit jari ni. Ayah RM50, ni cikgu suruh beli buku tu, ni saya hari tu apa ni, baju hilang lah apalah semua. Rupa-rupanya bukan hilang, jatuh di ampai tu, jatuh atas tanah, dia tak ambil tuan-tuan. Mana sekolah asrama pun berlaku benda ni. Mana sekolah asrama pun berlaku benda ni. Ni punya kufur nikmat. Ni yang orang kata kufur nikmat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini masalah dia. Jadi dalam kes-kes macam ni, kalau ni jenis asrama IPTA ke apa kali, tinggal ni bukan benda-benda murah ni. Tupperware, bukan tipu Kalau tipu tak apalah, sedozen baru jatuh RM2. Yang ni Tupperware kecil tu pun dia duduk main sampai belah-belah ringgit. Hak kecil tu dia tinggal tu kan. Kawan hak duk kerja cuci ni jumpa benda ni, serba salah lah. Warden asrama pun kadang-kadang pun bukanlah sengket, tapi dia tengok benda ni benda elok. Kalau tak ambil nak buat apa? Kalau tak ambil pun kau buang tong sampah, buang lagu tu saja. Takkan nak kutip semua barang ni mai duk iklan masjid-masjid ada aku dekat-dekat FPTA ni. Depa bukan duduk dekat ni, depa duduk satu Malaysia. Cerita dia macam mana? Cerita dia nak bagi cantik, macam ni kita kena buat. Masa perjumpaan terakhir tu habang siap dah. Kamu dikehendaki mengosongkan bilik. Kosong maksudnya tidak ada satu benda pun kamu boleh tinggal dalam bilik. Kalau sekiranya kamu tinggal dalam tempoh 3 hari, kamu tak mai claim, barang tu dianggap sebagai kamu tak mau. Dan siapa pun bebas untuk ambil. Boleh tak boleh? Dia bukan kata boleh. Memang dia cadang nak tinggal. Oh dahsyat. Jadi kes kawan kita tanya ni macam mana nak buat, jalan penyelesaian dia hak mula sekali lebih curang. Kalau dia tak minta persetujuan macam tu, barang tu masih tergantung-gantung. Kita nak balik lebih lagi gula, melo semua balik makan tak salah. Setidak-tidaknya benda tu syubhat. Sebab dia tak pindah milik mai kat kita. Tak boleh, tak lepas. Kan? Jadi buat awal-awal punya persetujuan. Buat dah, mereka reza benda tu kalau mereka tinggal, understood. Kata benda tu mereka tak mahu. Then only kita boleh ambil. Wallahu'alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Satu soalan. Saya Zamzam ni, boleh kita boleh? Boleh lagi.
صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكامل. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.